Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan juga saya Fisarudin. Untuk Mingguan Amas di mana kita akan merungkaikan berita-berita menarik yang berlaku sepanjang minggu lepas. Dan kita dah pilih 3 topik menarik 3 topik paling hangat, paling hebat dan paling kontroversial. Apa dah topik tersebut, Fahim? Pertama, kita nak cakap pasal pekerja TikTok di Malaysia yang telah diberhentikan. Kemudian ada pemenang hadiah Nobel baharu. Dan juga Tesla telah mengeluarkan ataupun mendedahkan 2 kenderaan baharu mereka, kenderaan suar pandu untuk masa depan. Jadi tak nak buang masa lagi, jom kita bincang pasal TikTok dulu lah. Itu yang paling menarik. TikTok ni bukan saja tular dekat TikTok, semua media sosial. Jadi isu yang paling orang bincangkan. Jadi apa yang berlaku ialah pada awalnya di awal minggu kita dengar cerita bahawa 700 orang pekerja akan dibuang dekat Malaysia. Tapi selepas kita dah 2 hujung minggu lalu, akhirnya dapat maklumat rasmi daripada TikTok, 481 pekerja dari bahagian Trust and Safety Regional Operation telah dibuang kerja. Kerja apa tugas tu? Jadi kalau anda tengok Trust and Safety ni, basically orang ni adalah moderator. Kalau ada tengok kandungan-kandungan yang rasa tak sesuai, anda lapor, report kat situ. Mereka lah insan yang selama ni akan tengok proses dan pastikan sama ada anda punya report tu betul ataupun tidak. Jadi daripada pengamatan kami dan laporan yang kami terima, nampaknya mereka ni telah digantikan oleh AI. Jadi AI dah gunakan tu. Di samping pada waktu yang sama, TikTok berkata semasa pandemik tempoh hari mereka lakukan overhiring, mengambil lebihan pekerja. Sekarang dah 4 tahun post pandemik, jadi mereka ni pun telah dibuang. Jadi walaupun 481 ialah jumlah yang lebih kecil berbanding dengan 700, hakikatnya masih lagi hampir 500 orang hilang kerja macam tu saja dalam ekonomi yang tak menentu. Jadi kalau Fahim, kau ingatkan Fahim, sejak awal 2023 sampai sekarang, boleh kata setiap bulan kita dengar pembuangan tenaga pekerja. Kita tengok Intel baru-baru ni buang hampir 15,000. Tahun sebelum tu Meta, Amazon, Google, even Apple pun dah start dibuang bekerja. Kita sekarang berhadapan dengan dipanggil sebagai job apocalypse lah. Dalam sektor teknologi ni ramai yang kehilangan kerja. Kemudian seperti kita lihat, antara sebabnya satu overhiring, tapi kedua yang sebab yang semakin meningkat ialah kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh manusia telah digantikan dengan kecerdasan buatan. Jadi dalam kita tengah crazy sekarang ni, tengah sibuk nak AI, Malaysia dah mula jadi hub AI. Impaknya sekarang dah nampak dilihat dekat Malaysia di mana dah orang dibuang kerja disebabkan oleh AI. Dan kalau kita tengok laporan oleh Kesuma, Kementerian Sumber Manusia, mereka mengatakan dalam minggu yang sama 600,000 orang pekerja di Malaysia akan kehilangan kerja disebabkan oleh AI. Pada waktu yang sama, hanya 500,000 pekerjaan baharu berkenaan dengan industri AI akan dibentuk. Jadi kita masih lagi ada 11,100,000 orang pekerja yang kehilangannya. Jadi ada orang kata selama ni kita dah hype pasal AI generatif, tapi hakikatnya dah impact terhadap manusia ni dah jadi betul. Dan kalau kita nak tengok sekali dalam laporan yang sama, antara industri yang terkesan ialah teknologi maklumat, perkhidmatan perniagaan global, pembuatan farmaceutical, pembuatan dan perkhidmatan makanan, elektrik dan elektronik, aero angkasa, perniagaan borong dan runcit, peranti perubatan, tenaga dan kuasa. Ini adalah kata top 10 sektor yang terkesan dekat Malaysia. Dan jika anda berada dalam sektor ini, dah mula berhati-hatilah pasal anda anytime sahaja anda mungkin kehilangan kerja disebabkan oleh kecerdasan buatan. Dan kemudian dalam laporan yang sama juga, 14 sektor lain pula dalam fasa seterusnya dijangka akan digantikan juga dengan teknologi kecerdasan buatan ni kan. Betul. Dan tapi kalau kita nampak bukti, adakah contoh pembuangan pekerja TikTok di Malaysia ni sebagai bukti yang AI benar-benar boleh gantikan pekerja manusia? Adakah AI ni dah cukup matang untuk gantikan manusia? To be honest, kalau kau tanya opinion aku, Fahim, aku rasa AI masih lagi belum sempurna. Kita masih lagi perlukan human moderators. Pasal siapa saja yang pernah cuba buat laporan dekat Twitter ke, dekat YouTube ke. In fact, minggu lepas kita tengok apa jadi kat Threads. Orang account lockout. Siapan kena buang sebab pakai AI. Jadi kita belum sampai di tahap di mana AI cukup sempurna untuk melakukan the right decision. Jadi kalau tak ada man in the middle, tak ada manusia untuk orang kata finalize benda tu, jadilah benda macam ni. Itulah bahaya juga benda ni. Tapi nak buat macam mana, kebanyakan syarikat-syarikat ni dia orang dah invest banyak sangat dekat AI. Betul. Dan antara pembuangan kerja ni adalah penstrukturan semula dan juga penjimatan penggunaan wang mereka lah, kos mereka apa semua lah.
Baiklah, sebelum kita ke topik yang seterusnya, ada sedikit pesanan daripada penaja kami. Mingguan Aman sekali ini dibawakan oleh You Business. Kuasakan perniagaan anda dengan YouBiz Bundle. 5 talian pada RM50 bagi setiap talian, perayaan percuma di 63 destinasi, internet sehingga 1000GB, Ultra Hotspot 5G dan 2 telefon pintar 5G. Di bawah plan ini juga anda boleh pilih untuk tambah rangkaian jalur lebar perniagaan 5G Office sesuai untuk perniagaan bergerak seperti bisnes truk makanan, bazar dan sebagainya. Layari laman rasmi untuk maklumat lanjut. Okey, baiklah. Tadi kita cakap pasal AI menggantikan pekerja manusia, dan AI ni tak akan ada kalau tak dapat kepada dua individu penting yang telah pun dianugerahkan hadiah Nobel Fizik 2024. Betul. Siapakah individu ni, Fi? Jadi kalau anda baca, minggu lepas ni adalah Minggu Nobel. Jadi enam hadiah Nobel tadi diberikan kepada individu yang layak. Dan untuk fizik, kita ada 2 pemenang, iaitu John Hopfield dan juga Geoffrey Hinton. Kalau anda orang kata peminat AI ni kan, anda pasti kenal dengan Geoffrey Hinton. Pasal Geoffrey Hinton ini kita labelkan sebagai the father of AI. Oh, okey. Jadi dalam kajian beliau semasa di Universiti Toronto, dia basically dia adalah membina rangkaian neural seakan otak. Jadi dia orang pertama kata, apa jadi kalau komputer ni kita buat dia berfikir macam otak? Okay. Ini satu orang kata anjakan paradigma yang mewujudkan orang kata machine learning yang pertama. Kemudian berasaskan daripada pemahaman teks. Jadi dia buat awalnya teks, kemudian untuk John Hopfield ni pula dia kata, kajian Geoffrey Hinton ni menarik, tapi dia text only. Apa jadi kalau kita buat komputer boleh faham vision pula? Jadi kombinasi vision dan juga kemampuan untuk memahami kontekstual gambar tu, jadilah sekarang kita tengok AI yang kata multimodal, boleh faham teks dan juga boleh faham gambar. Jadi tak berakhir kat sini saja. Pada waktu yang sama, saya rasa ni kali pertama saya tengok ada 2 hadiah Nobel berbeza tapi berkaitan. Pada waktu yang sama, kalau saya boleh sentuh dekat sini, David Baker, Denis Hassabis dan John Jumper ialah 3 orang saintis yang memenangi hadiah Nobel Kimia 2024 kerana menemukan semua struktur protein. Apa orang kata AI punya connection dekat sini? Kalau anda ingat, Denis Hassabis dengan John Jumper ni ialah pekerja dekat Google DeepMind. Dan AI AlphaFold mereka tahun lepas menemukan berjuta-juta struktur protein yang mungkin wujud dekat dunia. Jadi kenapa big deal benda ni? Pasal kalau anda nak tahu, dalam bidang perubatan, dalam bidang penghasilan ubat-ubatan, kita boleh gunakan struktur protein ini untuk buat ubat. Jadi kalau diorang dapat jumpa all the possible protein structure, dia memecutkan penghasilan pelbagai ubat-ubatan. Dan antara yang sudah berlaku hasil penemuan oleh AlphaFold ni ialah mereka dah hasilkan a better form of antibiotics. Pasal anda mungkin tahu antibiotics kat manusia ni, after kalau kita pakai makin banyak, tubuh kita akan jadi resistant kepada benda tu. Jadi dia menemukan antibiotik lebih baik dan juga dah hasilkan penyelesaian kepada masalah pencemaran plastik. Jadi dekat sini ada 2 hadiah Nobel berkaitan dengan AI, walaupun ini untuk fizik dan juga untuk perubatan. Jadi kalau tadi kita bercakap tentang semua benda yang negatif berkenaan dengan AI, orang hilang kerja, at the same time saya rasa ada baiknya kalau kita sentuh macam mana AI improve kita sebagai manusia. Dan tahniah kepada David Baker, Denis Hassabis, John Jumper dan juga kepada father of AI, Geoffrey Hinton dan juga John J. Hopfield. Kira boleh cakap yang John Hopfield dengan Geoffrey Hinton ni adalah asas kepada Circus Research yang AV selalu yes kan? Tadi dia orang ni lah. Jadi terima kasih lah pada ni. Dan interestingly enough, kalau saya boleh sentuh kasih, Geoffrey Hinton ni dulu kerja kat Google. Itu saya nak cakap, dia macam nama tu familiar sebab nampak ada Google punya Twitter sebelum ni. Dan dia yang buat benda AI dekat Google, tapi dia secara mengejut letak jawatan tahun lalu pasal kata AI ni ada something yang dangerous, dia tak comfortable dengan dia punya own ciptaan, jadi dia letak jawatan. So Skynet. Okey, baiklah, sekarang kita nak ke topik seterusnya. Topik yang sebenarnya pada mata setengah orang benda ni agak serius dan akan mengubah masa depan. Tapi sebabkan dia adalah produk oleh Elon Musk, ada orang yang skeptikal sedikit dengan produk sebegini. So,
Seperti yang anda tahu, Tesla telah memperlihatkan 2 kereta suapandu baru. Robovan dengan apa lagi satu? Cybercab. Yang Cybercab tu yang nampak aneh sikit sebab dia gabungan Model 3 dengan Cybertruck. Lepas tu yang Robovan ni nampak macam Dalek daripada Doctor Who. Kau kata Dalek, aku dalam artikel aku tulis last week, aku kata nampak macam setrika. Okay, kita mulakan dulu dengan Cybercab. Pasal Cybercab ni sesuatu yang dijanjikan oleh Elon sebenarnya sejak tahun 2020. Ya, dah lama Waktu tu dia kata tahun 2020 tahun depan kita akan ada Cybercab. Tapi dah 4 tahun berlalu. Jadi kat event yang We Robots pada minggu lepas, dia kata akan hadir 2026. Tapi technically, kalau kita tengok timeline, Elon Musk dah janji bahawa kereta boleh suapandu level 3 sejak tahun 2014. Ya, lama lah. Jadi dah 10 tahun dijanjikan next year. Jadi dekat Cybercab dia kata next 2 years pula. Dia tak berani cakap next year. Dan walaupun orang kata demo yang dilakukan dekat Warner Bros punya lot ni menarik, tapi kita boleh tengok instead of orang percaya dengan apa Elon Musk cakap, kita dapat lihat up to today saham Tesla turun hampir 9% after announcement. Pasal orang kata macam mana Tesla nak buat taksi, sedangkan kita tengok Waymo, kita tengok beberapa syarikat lain yang lakukan robot taksi dah 4-5 tahun, mereka sendiri masih tak confident nak tawarkan secara terbuka, limited kepada certain cities only. Tapi Elon Musk dengan confident kata dia boleh pakai anywhere. Jadi apa yang dia janjikan tidak selari dengan apa yang kita dapat lihat in the real world. Dan seperti kita tahu, tak seperti Waymo, Tesla tak pernah lagi menawarkan perkhidmatan suapandu sepenuhnya. Kalau nak Waymo ni dah dekat San Francisco, tak silap saya, dah lebih 3 tahun. Taksi dia memang tak ada orang bawa. Dan saya dah tengok depan mata saya pergi San Francisco tiap hari, memang nampak macam seram. Cyberpunk sebenarnya. Macam kereta tak ada orang bawa. Betul-betul dekat Union Square tu nampak macam, tapi memang impresif. Tadi tu Cybercab. Keduanya yang buatkan orang ketawa ialah dengan Robovan tu, 20 orang. Bukan saja dia nampak macam setrika atau Fahim kata Dalek. Orang kata macam mana at the end of the day Elon Musk hanya mencipta sebuah bus. Dia bukan van, bus. Sebelum ni dia nak cipta kereta api bawah tanah dengan dekat loop dekat Las Vegas tu, dia nak buat van pula. Dan bila orang tengok event ni berbeza dengan event-event lain yang dilakukan oleh Tesla sebelum ni, kerana orang kata tak ada informasi. Bayangkan dia kata van ni boleh buat 20 orang, tapi tak ada maklumat tentang bila dia akan launch. Kedua ialah tak ada apakah dia punya range. Ketiga, dia tak ada maklumat tentang berapa kos. Cybercab dia kata 30,000, tapi orang kata macam mana boleh kata 30,000 sedangkan selama ni dia orang nak hasilkan kereta 30,000 tak boleh. Kemudian dia kata kereta ni akan ada wireless charging yang tak pernah dia announce. Macam mana masa 2 tahun dia akan announce charging wireless. Jadi kita dah di dalam era di mana apa yang Elon cakap orang dah mula skeptik. Betul. Kalau anda tengok video dekat YouTube MKBHD yang dia punya fanboy selama ni pun, bila interview apa pendapat kau? Dia pun macam dah wujud skepticism. Tak, sebab Elon Musk ni dia banyak cakap lebih tapi tak nampak pun hasil. Tak nampak dia. Bila-bila lagi dengan Tesla, kalau orang kata 6 tahun lepas, orang kata maybe. Tapi kita dah tengok belakangan ni next year. Dan seperti dia kata dekat awal tadi, dah 10 tahun dia kata level 3. Tapi kita masih lagi stuck kat level tu. And even kereta-kereta Tesla yang sedia ada dekat pasaran sekarang pun, dia punya FSD mode tu pun dah lah kena bayar. Lepas tu masih beta lagi kan, sampai hari ni dah berapa tahun dah. Walaupun dia dah beta test kat Amerika, jualan dah kat Malaysia pun masih lagi beta lagi benda tu. Jadi kita nampak benda yang kat situ adalah agak bahaya. Dan kita pun tahu, semua orang tahu yang taksi-taksi macam Waymo ataupun taksi self-driving kat dalam cawangan Google tu sendiri, semua tu ada pelbagai undang-undang yang kena ikut setiap negeri kat Amerika kan. Jadi tu yang orang bertambah skeptikal lagi, macam mana Tesla boleh lepas kalau syarikat-syarikat lain yang dah berlumba nak dapatkan grant dan lesen ni pun kadang-kadang gagal. Itulah mungkin sebab tadi Effie cakap saham Tesla pun dah turun 9%. Ialah sembang lebih. Sembang lebih. Kita cakap pasal sembang-sembang ni Fahim. Jadi kita sembang dengan kita punya viewer kejap. Adakah anda perlukan telefon untuk operasi perniagaan anda? Langgan Ubis Bundle dan dapatkan 2 telefon pintar percuma. Bersamanya anda boleh gunakan 5 talian pada harga RM50 setiap talian, parayauan di 63 destinasi dan internet hingga 1TB Ultra Hotspot 5G percuma. Tambah RM50 lagi untuk dapatkan rangkaian jalur lebar perniagaan 5G Office. Untuk maklumat lanjut, layari laman rasmi U-Business.
Jadi itu saja daripada saya Fahim dan juga Efi Sarudin. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum. Bye.